Assalamualaikum, saya Fazlan Muttalib, pengacara majalah Islam. Habib Umar menyampaikan dakwah seluruh dunia. Nama beliau berada pada tangga 33 dalam senarai The 500 Most Influential Muslim. Ikuti segmen perspektif disediakan oleh Nur Haidan Tamim yang mengikuti kembali dakwah bersama Habib Umar baru-baru ini. Kehadiran beliau di bumi Malaysia sangat ditunggu pencipta ilmu agama. Tarikh 5 Disember hingga 7 Disember lalu amat dinantikan umat Islam di negara ini. Jika sebelum ini beliau membuat lawatan dakwah Islamiah ke negara seperti Singapura, Afrika, Mesir, Indonesia, dan negara yang lain, kini sekali lagi giliran Malaysia. Beliau Habib Umar bin Al-Hafiz. Figura ini seorang pendakwah dan ahli sufi yang juga pengasas institusi pengajian tinggi Islam Darul Mustafa yang terkenal di Tarim, Hadramaut, Yaman. Nama beliau tersenarai pada tanggal 33 dalam senarai The 500 Most Influential Muslims. Habib adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-39 melalui salah silah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anak-anak murid beliau kini berada di seluruh pelosok dunia menyampaikan dakwah Islam. Biodata singkat pribadi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau adalah seorang alim, putra dari seorang alim yang memiliki silsilah sanad dan juga nasab, hubungan darah sampai kepada Nabi SAW. Jadi jarang pada zaman sekarang ini seseorang yang memiliki sanad pengambilan guru sama dengan nasabnya. Jadi beliau mengambil ilmu dari ayahnya, ayah mengambil ilmu dari datuknya, datuknya mengambil guru dari ayahnya berikutnya sampai junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sejak kecil lagi, Habib Umar telah menghafal Al-Quran. Beliau merupakan ahli hadis yang mencapai taraf Al-Hafiz, menghafal lebih 100.000 hadis beserta sanad dan hukum mata. Habib juga digelar dengan panggilan Al-Musnid, yaitu orang yang mampu menghafal penuh setiap salah silah hadis sehingga Nabi Muhammad SAW. Beliau memulakan dakwah ketika berusia 15 tahun. Pendekatan dakwah dan kehebatan ke dalam ilmu agama turut diakui sarjana Islam di seluruh dunia, termasuk daripada Universiti Islam tertua dunia, Universiti Al-Azhar. Bagaimana para ulama-ulama baik di Azhar Syarif merasa kagum dengan dakwah beliau, sehingga guru kita Profesor Dr. Muhammad Mahmud Abu Hashim mengatakan, saya sangat kagum sekali dengan sistem dakwah Habib Umar ini, karena saya melihat berapa banyak orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala di tangan Habib Umar, kemudian ketawadukannya. Pengembaraan Habib Umar bermula 5 Desember lalu di Jabatan Agama Islam Johor. Atas ketinggian ilmu beliau dalam bidang agama, beliau dilantik sebagai penasihat Institut Ahlus Sunnah wal Jamaah Johor. Kita melihat bahawa kita nak memanfaatkan dia, jadi kita tadi telah melantik dia sebagai penasihat institut ini. Penubuhan institut ini dilihat sebagai pusat ilmu dalam penyebaran dan penerangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta menentang kebatilan dan kesesatan ajaran-ajaran yang menyeleweng dan terpesong daripada Islam yang sebenar. Di perkara ini kalau kita dapat terus kekalkan rekod ni, insya-Allah anak-anak kita akan dapat dibekalkan dengan pengetahuan ilmu yang sesuai dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah ni.
Jadi dapat menangkis pahaman-pahaman yang boleh merosakkan perpaduan kita. Pelbagai ilmu dan nasihat disampaikan Habib Umar kepada pegawai-pegawai agama bagi mengukuhkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya di Johor. Banyak tadi input-input yang dia beri, Masya Allah. Dia kata bahawa pertama sekali anak-anak muda perlu diberikan perhatian generasi Y ni, kerana dia lah yang akan mengambil alih benda tu. Bila begitu, insya-Allah anak-anak muda ini kita akan kumpulkan melalui masjid, dan juga bukan masjid juga, mungkin dia ada kita ambil di ceramah-ceramah forum dekat padang bola sepak, orang awam semua, masa dia pergi konvoy ke mana naik gunung, kita akan bersama dan kita akan selitkan tentang Ahlussunnah wal Jamaah ni, amalannya dan juga ajarannya. Masjid Asyakirin KLCC turut tidak melepaskan peluang untuk menjemput Habib Umar membaca khutbah dalam versi bahasa Arab. Selepas solat Jumaat, ia diterjemah ke bahasa Malaysia oleh anak murid beliau sendiri, yaitu Habib Ali Zainal Abidin. Kehebatan dakwah beliau menarik golongan bukan Islam untuk mengenali Islam. Malah, jemaah Masjid Asyakirin KLCC turut menyaksikan pemuda dari luar negara mengucapkan syahadat di hadapan beliau, disaksikan jemaah selepas solat Jumaat. Kehadiran Habib Umar ke Malaysia juga bagi menghadiri Majlis Muwasalah Baina Muslimin Asia Tenggara di Hotel Putra Kuala Lumpur yang diasaskan oleh beliau sendiri. Majlis ini menghimpunkan lebih 150 orang ulama, ustaz dan pendakwah Ahlussunnah wal Jamaah dari Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Kamboja, Vietnam dan Sri Lanka. Di antara yang kita adakan kemuncaannya adalah Majlis Muwasalah ini, iaitu kita mengumpulkan para ulama supaya kita nak menyatukan hati-hati dengan satu matlamat yang sama, iaitu untuk kita nak menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdakwah dan juga untuk menyebarkan ilmu dengan yang bermanfaat kepada umat itu secara khususnya dengan jalan kerjasama yang dijalinkan oleh para ulama. Inilah hasrat dan matlamat Majlis Muwasalah yang diasaskan oleh Habib Umar. Misi utama majlis ini ialah untuk mengangkat dan memartabatkan para ulama sebagai nadi kekuatan umat. Majlis ini menjadi wadah untuk mengeratkan hubungan ulama sebagai satu model kesatuan umat. Ada 3 perkara utama yang dipersetujui dalam muzakarah ini yang bakal direalisasikan sebelum muzakarah akan datang. Hasil perbincangan selama 3 hari muasalah bainal ulama yang terlibat daripada Malaysia, daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada Thailand dan daripada Kamboja, itulah di mana peranan untuk mempersatukan akan umat itu patut didokong dan patut disokong dan patut diambil oleh ulama-ulama, walaupun mereka berada dalam manhaj yang berbeza, mereka berada dalam aliran-aliran yang berbeza, tetapi demi untuk membawa kebaikan kepada umat dan demi untuk membawa kebaikan kepada masyarakat umum sekaliannya. Setiap malam Jumaat di Masjid Muaz bin Jabal Istiwangsa, acara mingguan Majlis Taklim Darul Mumtaza ini dipimpin oleh Habib Ali Zainal Abidin. Namun hari ini, kehadiran ulama tersohor dunia memikat para pencinta ilmu. Malah majlis ini turut membawa ulama dari luar negara seperti Habib Jindan bin Nobel, ulama Indonesia, Habib Tahir Al-Haddad, serta ulama lain. Undangan khasidah dan tausiah daripada para habib beruntun jiwa pencinta ilmu yang hadir ke majlis ini. Tausiah yang bermaksud pesanan atau nasihat ini menggunakan kitab Maulid Dia Ulami karangan Habib Umar
Umar yang menceritakan sirah kelahiran Rasulullah sehingga kerasulannya. Jelas pendekatan dakwah Habib Umar yang lembut dan tutur kata yang baik, pandangannya yang cerdas dan tajam sangat mempengaruhi orang sekelilingnya. Menolong kami dalam segala problem dan musykilah. Dan bentangkan bagi kami bentangan rahmat-Mu. Dakwah daripada beliau adalah beliau berbicara dengan bahasa yang sangat bagus sekali dalam bahasa Arab. Apabila beliau melantunkan kata-kata tersebut, semua kalimat-kalimat yang diuntaikan pada akhirnya itu semuanya sama. Dan ini sangat jarang sekali kita dapati dari seorang pendakwah yang berbahasa Arab. Kemudian dalam dakwah beliau juga kita melihat betapa ikhlasnya beliau dalam menyampaikan dakwah beliau. Kemuncak program Kembar Dakwah adalah Malaysia Berselawat yang diadakan bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia bersama-sama meraihkan kehadiran ulama dan mendengarkan pesanan mereka. Allah Subhanahu wa taala. Majlis diadakan di Stadium Hoki Bukit Jalil pada 7 Disember lalu dengan anggaran kehadiran 40,000 orang. Kita buat di antaranya adalah di Stadium Hoki Bukit Jalil, sebab kita rasa itu tempat yang mampu menampung ramai daripada kehadiran orang-orang yang memang hadir dalam majlis umpama itu, yang mana majlis itu tak lain adalah untuk nak menyeru manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencintai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dengan pengisian, di antaranya yang jadi satu rutin adalah mengisi dengan bacaan maulid, iaitu sejarah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tausiah ataupun ilmu yang akan dicurahkan oleh para ulama yang hadir. Pelantunan qasidah dan pukulan gendang menggamatkan suasana dalam stadium. Tausiah yang diberikan setiap para habib mendorong perasaan dan kasih sayang kita kepada Allah dan Rasulullah. Meskipun ada ulama yang menyampaikan tausiah berbahasa Arab, namun ia turut diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh ulama tempatan. Dan penghormatanmu kepada Nabi Muhammad. Dalam menyampaikan dakwah, Habib Umar terkenal kerana kegigihan usaha beliau menyeru kita kepada agama Islam. Namun, kepopuleran dan kemasyhuran yang besar ini tidak sedikit pun mengurangkan usaha pengajaran beliau, bahkan sebaliknya. Dakwah beliau ini merupakan dakwah yang sangat lembut sehingga orang-orang semuanya akan mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Uslub cara dakwahnya Habib Umar ini merupakan cara yang paling baik sekali sehingga banyak orang-orang yang jauh daripada Quran dan Sunnah tersentuh hati mereka untuk mendengarkan perkataan-perkataan beliau. Sepanjang Kembar ini, tiada waktu yang terbuang sia-sia. Setiap saat dipenuhi dengan mengingati Allah dalam pelbagai manifestasi dan cara, dalam pelbagai situasi dan lokasi yang berbeza. Perhatian Habib Umar yang mendalam ke arah usaha menyuburkan keimanan, mendekatkan lagi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Sejujurnya, kehadiran ulama di Malaysia, khususnya oleh Habib Umar, sentiasa ditunggu-tunggu oleh para pencinta ilmu di sini.